إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sallallahu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati di dalam keadaan Islam. Jadi pada suatu hari Nabi SAW, kalau apa, saya sebut Nabi SAW kalau boleh apa, kita selawat sekali lah. Tak ada orang, ada orang lalu ni ya. Kita tengok online ni. Okay, online. Ya. Nabi SAW. Tak apa. Okay, Nabi SAW pada satu hari dia keluar berjalan-jalan, kemudian dia melalui satu halaqah para sahabat ni. Para sahabat dia buat belakang, buat halaqah, kemudian Nabi SAW tanya para sahabat ni, wahai para sahabat, apa yang kalian buat ni? Apa yang hampa buat ni? Kemudian hampa faham kan? Hampa Brunei boleh? Hampa boleh? Sedih. Tolong translate nanti untuk online. Hampa. Apa yang hampa nak buat ni? Apa yang hampa tengah lakukan? Nabi SAW tanya kepada para sahabat ni. Kemudian para sahabat ni, mereka ni kata, kami sedang berzikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa respon Nabi Muhammad? Apa respon Rasul kita? Adakah dia terus marah? Apa ni buat bid'ah teruk, apa ni masuk neraka? Ada Nabi buat macam tu ke? Rasa-rasa macam mana? Syafiq macam mana? Rasa-rasa Nabi buat macam mana? Tanya gitu. Okay. Kemudian respon Nabi SAW, dia kata kat para sahabat ni, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepada aku dan memberi kabar gembira bahawa Allah sedang memuji kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah. Jadi sebagai mukadimah, saya mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita, Syekh Mawazi. Kemudian postgrad, undergrad semua, sahabat-sahabat sekalian, selamat datang. Ya, alhamdulillah Allah memberi keizinan kepada kita untuk berkumpul pada pagi yang ceria dan mulia ini, dan Allah telah memilih kita untuk berada di dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini menjadi salah satu daripada taman-taman syurga. Dan nak dikatakan betapa berkatnya majlis ilmu ini, sampai kalau kita nak cari satu tempat yang tenang, kalau kita nak cari satu tempat yang tenang, cuba kita akan boleh dapat ketenangan ketika kita berada di dalam majlis ilmu. Contoh, pasal macam saya kalau pergi ceramah, tenang sikit lah. Okay, kita bandingkan Sainsbury. Itu contoh Asda, Livon Bradshaw tahu kan. Okay, kita bandingkan Sainsbury dengan khutbah Jumaat di Masjid Kubang Buaya. Masjid Kubang Buaya ada masjid kat rumah saya. Kita bandingkan dua tempat ni, Sainsbury dengan Masjid Kubang Buaya. Bukan ada buaya kat situ, tapi memang nama tempat tu lah, dekat Penang. Kira kita bandingkan dua tempat tu lah. Berdasarkan statistik yang saya telah lakukan, ya, sebagai mathematician kita kena apply apa yang kita belajar. Jadi saya telah buat satu statistik berkaitan dengan kajian bagaimana sesuatu tempat itu boleh mempengaruhi seseorang untuk mendapat ketenangan.
Kemudian hipotesis yang saya jalankan, apa hipotesis ni? Tengah reka. Okey, cuba kita bandingkan dekat masjid tu dengan Sainsbury. Mana lagi ramai orang tidur? Mana yang lagi ramai orang tidur? Masjid kan? Dan sebab apa ada orang tidur? Sebab apa, Syafiq? Tenang. Kan? Sebab lebih ramai orang tidur di masjid kerana mereka mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka telah dipilih oleh Allah untuk berada di dalam majlis ilmu, dan disebabkan betapa berkatnya majlis itu sampai orang boleh tidur yang tak pernah buat senaman lipat badan sambil duduk tu, boleh sujud siap kat lantai. Macam gaya kita boleh tengok apabila kita berada dalam majlis ilmu. Dan cara nak kejut mereka ni dengan cara apabila MC tu ataupun ceramah cakap, okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ada makan kat luar. Masa tu memang hilanglah ketenangan. Maknanya macam semua duk tenang kan, duk dengar majlis ilmu semua. Bila dengar cakap situ, segak balik lah. Jadi nak kata, nak cerita dekat sini, betapa kita boleh mendapat ketenangan lah apabila kita menghadiri majlis ilmu ni. Dan majlis ilmu juga dinaungi para malaikat dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Dan ada juga sahabat saya, walaupun dia main majlis ilmu ni bukan nak dengar sangat pun, dia nak makan lah. Dia, aku nak makan lah, aku main majlis ilmu ni kan. Tapi walau macam mana pun, bila dia berada dalam majlis ilmu itu, sekurang-kurangnya lebih baik daripada dia berada di atas katil. Kan, atas katil tengah tidur, tengah guling-guling semua. Tapi jika nak dibandingkan, sekurang-kurangnya dia datang ke majlis ilmu, dia mendapat ketenangan. Dia mendapat apa yang saya katakan tadi, para malaikat menaungi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu ini dengan sayap-sayap mereka. Jadi insya-Allah tu sedikit sebanyak mukadimah. Dah berapa lama lagi slot saya je. Ya, insya-Allah kita teruskan dengan agenda kita. InsyaAllah saya baca sikit lah biodata ceramah kita pada hari ini. Nama beliau Syekh Marwazi bin Ziauddin, yang juga merupakan Timbalan Mufti Negeri Kedah. Timbalan Mufti Negeri Kedah. Dan sekarang ini sedang berada di Oxford University. Yes, Oxford University sebagai visiting fellow. Apa tu? Adalah pemegang ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Al-Azhar. Oh, kamu ustaz. Dan ijazah sarjana syariah fiqh dan usul fiqh Universiti Malaya. Itu sebuah sedikit tentang biodata penceramah kita. Dan saya nak terangkan sedikitlah tentang tentatif program pada hari ini. Oh, saya terlupa satu. InsyaAllah kita saya menjemput Ustaz Hilmi. Boleh ke untuk baca doa sikit lah supaya memberkati majlis ini. InsyaAllah. Boleh duduk. Sini lah. Online. Oh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس،
وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخافك ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khair Ustaz Fahmi. Jadi insyaAllah konsep program kita pada hari ini berkonsepkan santai. Santai bukan masa tidur lah. Santai bukan nak guling-guling ke apa, tapi kita macam ada two-way communication. Faham? Saya cakap English. Maknanya kita ada respon lah. Tak nak macam nanti bila Ustaz sendiri bagi ceramah dekat para hadirin pun tengah beri ceramah, dekat online pun tengah duk ceramah sendiri. Jadi tak ada orang dengar. Jadi insyaAllah semua kita mendapat sedikit manfaat dari program pada pagi ini. Nak cerita kat sini, kita tak ada tajuk yang khusus lah. Tak ada tajuk yang khusus. Kita boleh tanya apa saja. Nak tanya macam mana, apa hukum buka pintu ke apa hukum main kerusi ke, apa-apa saja kita boleh tanya. Dan kalau yang tengah ada online pun nak tanya, insyaAllah lah boleh, tak ada masalah, boleh tanya di ruangan chat. InsyaAllah Ustaz akan cakap sebuah sedikit mengenai perihal asas dalam kehidupan seharian kita dan berkaitan dengan fiqh kehidupan berasas. Contoh yang berkaitan adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Apa tanggungjawab kita? Kemudian tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Bukan saya, suami dan isteri. Kemudian tanggungjawab anak kepada orang tuanya. Kemudian pasal kebersihan dan apa sajalah. Okay, Ustaz, banyak benda lah nak kongsi kan. Dan nak cerita pasal tanggungjawab ni, ada cerita lagi. Cerita pasal tanggungjawab. Pada suatu hari, ini bukan saya reka lah, betul cerita betul lah, tolong percaya. Okay? Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah telah keluar berjalan-jalan. Kemudian dia ternampak seorang budak ni. Seorang budak ni dia pakai terompa, pakai selipar. Nampak budak tu macam duk jalan-jalan nak terplay out. Terplay out atau nama lain dia terpelecok lah. Deviated. Deviated. Kan? Nak terpelecok lah, nak terjatuh. Bahasa ibunda nak terjatuh. Kemudian Imam Abu Hanifah ni pun dia tegur lah. Tegur budak ni. Hai budak, nampak kamu ni seperti nak terpelek orang, seperti nak terjatuh lah bila pakai terompah tu. Kemudian apa budak tu kata? Budak tu kata, bukankah kau Imam Abu Hanifah? Kemudian Imam Abu Hanifah kata, ya akulah Imam Abu Hanifah. Jeng-jeng-jeng, saya tambah Imam Abu Hanifah. Kemudian budak tu cakap, sekiranya aku terpelecok disebabkan terompah ini, aku hanya terpelecok di dunia saja. Tapi engkau Imam Abu Hanifah, sekiranya engkau terpelecok disebabkan jawatan kau, engkau bukan sahaja terpelecok di dunia, maka engkau juga akan terpelecok ketika di akhirat kelak. Masya Allah. Kau nak bandingkan budak-budak zaman dahulu dengan zaman lah ni lah. Macam mana mereka mampu tegur pemimpin, berani.
Kalau kita lah ni main budak umur 2 tahun, hai apa pakcik ni nampak tak handsome. Kalau kita memang lempang lah. Macam-macam kita buat kat dia kan. Tapi nak cerita budak zaman dahulu ni mereka berani nak tegur pemerintah. Sebabkan tanggungjawab dia tu. Maka selepas budak tu cakap macam tu, Imam Abu Hanifah menangis. Bukan saya menangis, saya tahan sikit. Okay, sebelum saya pula yang bagi ceramah, tak buang masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Marwazi untuk memberi pengisian kepada kita. InsyaAllah. Dijemput Ustaz. Dengar tapi tak ada efek. Dah cakap kuat. Ya. Lutut. Sendiri Dia pakai mic sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usalli wa usallim ala rasulina al-habib sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih pada saudara pengurusi. Belum sempat kenalan lagi dah dengan pengurusi, tapi dari segi Raya Langkah dan logat yang diucap dan dituturkan itu macam orang utara. Bukan nama tempat Bang Boya. Sebutnya Bang Boya, dia orang utara akan sebut Bang Boya. Yang saya hormati saudara Encik Ahmad Hisham, juga pada kau punya tanya cuba nak mic tu bawa hang tu. Malaysia. Kau ambil kau punya Phone cakap dia kena mic. telefon kau. Ni tak ada kau cuba situ kau put efek. Dia cakap dia bunyi kat situ. Dia pun Saudara tu telefon yang kau nak. Mana telefon tu? Aku tak bawa. sahabat saya saat ini, khususnya saudara-saudari pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam satu program yang pihak tuan-tuan
dalam saat ataupun ketika di mana saya difahamkan musim pemeriksaan sedang berlangsung, jadi ramai di kalangan pelajar yang sedang mengkaji dan maksudnya itu yang utama. Cuma sebagai ya. Tadi aduh. Lambat 2 jam saya kena pegang macam ni. Baik, itu baru permulaan, baru kira 1. Jadi itulah yang lebih utamanya. Karena tujuan sebenar saudara-saudari termasuk saya sendiri berada di sini adalah untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman sejauh mungkin, sedalam mungkin, untuk menjadi bekalan kepada kita khususnya saudara-saudari dalam meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Karena seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang keluar menuntut ilmu alasan para malaikat melebarkan sayapnya rahmat dan keampunan, mohon rahmat dan keampunan kepada Allah kepada si pencari ilmu. Nah, ini mudah-mudahan saudara-saudari masuk dalam golongan di mana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu dilanjut Al-Quran dan kita merujukan lain isyarat-isyarat lain, utamanya dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita tentang kelebihan menuntut ilmu dan ilmu itu sendiri. Itu telah sedia maklum. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, program kita pada pagi ini secara bersantai, maknanya tidaklah begitu amat sangat, cuma kita lebih banyak berbicara dari segi dua alam. Dan saya pun adalah nak cakap seorang yang di depan ini selama 2 jam. Ada jadi kita akan adakan perbincangan sembang-sembang secara tidak resmi. Saya sendiri pun tidak menghadkan tajuk apa yang akan dibicarakan. Secara umum menyentuh kepada kepentingan ataupun keutamaan kita, kedudukan kita sebagai Allah dan juga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam era kehidupan moden hari ini. Begitu juga sebenarnya besok insya-Allah juga ada program dengan kawan-kawan kita pelajar Malaysia di Glasgow. Juga mereka membuat program seperti ini dalam bentuk lebih terbuka, santai juga. Jadi tak ada tajuk khusus, lebih kepada terbuka insya-Allah. Kiranya soalan memang ada, saya pun dah terima 4 soalan. Kita cuba bincang insya-Allah sedikit masa lagi, masa di hujung ceramah pun bolehlah. Sekiranya yang dapat saya jawab, insya-Allah. Kalau tak dapat saya akan berikan dahulu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita melihat kepada suasana sekitaran, terutamanya di tempat kita lah, Malaysia. Sebab kita orang Melayu, Malaysia, kita dilahirkan di Malaysia, dibesarkan di Malaysia, dan sekarang saat ini berada di dunia Lancaster ini. Tujuan tertentu dalam tempoh tertentu. Kemudian kita akan balik semula ke Malaysia. Itulah tempat sebenar kehidupan kita.
mungkin ada di kalangan saudara-saudara ini mungkin terpilih ataupun Allah kasihkan rezekinya di mana Allah boleh jadi sini sedikit, tapi ada banyak-banyak itu hanya cuma 2-3-4 orang itu je yang rezekinya di sini, tak apa-apanya dia mencari di sini. Tapi yang selebihnya rata-rata kebanyakan kita adalah akan pulang ke Malaysia. Kita akan kembali ke pangkuan masyarakat kita dan meneruskan kehidupan sebenar sebagai seorang yang benar-benar berguna dalam masyarakat, insya-Allah. Kita harapkan peranan ataupun manfaat yang kita perolehi di sini akan dapat disumbangkan dalam bukan saja kepada diri kita sendiri, malah kepada seluruh ahli keluarga dan masyarakat kita. Sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas, atau kama qala. Sabda Nabi SAW, orang sebaik-baik antara kamu adalah mereka yang anfa'ukum, lebih banyak manfaat yang akan kepada manusia. Siapa yang lebih berguna kepada masyarakat di kalangan kita, jadi itulah orang yang sebaik-baik. Jadi kita sudah tentu akan balik ke pangkuan masyarakat, apa sumbangan kita kepada masyarakat mengikut peranan bidang peringkat dan juga kecenderungan saudara-saudari sendiri dalam masyarakat yang berbagai bidang ada di sini. Saudara-saudari yang berpengalaman di sini, jadi balik sudah tentu akan menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat kita di tanah air. Jadi kalau melihat kepada suasana di tempat kita, sudah tentu jauh berbeza dengan keadaan di sini dari segi suasana yang lebih besar, budayanya, peradabannya, cara hidup masyarakat di sini. Sebab masyarakat di sini adalah keturunan lain, kedudukan geografi juga amat berbeza, sudah tentu berbeza. Tetapi apa yang boleh kita ambil adalah nilai-nilai kehidupan yang ada di sini. Itu yang diminta oleh ataupun tuntutan daripada syarak, terutamanya Nabi SAW. Apa yang boleh kita ambil, apa yang boleh kita ambil manfaat untuk kebaikan dalam diri kita, masyarakat, seterusnya ummah kita ataupun agama Islam itu sendiri, itu menjadi tuntutan sebenarnya. Ini dapat dilihat kepada sabda Nabi SAW, al-hikmah dhalatul mu'min aynama wajadaha. Maka dikatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu ibarat barang kehilangan kepada orang-orang yang beriman.